Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaannya, rezeki dilimpahkan kepada kita, kesihatan, keimanan, kebahagiaan dalam rumah tangga dan kehidupan kita. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ilmu seterusnya dalam kitab Haruman Ruhani yang bicara tentang hadis-hadis pilihan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada hadis yang seterusnya, di mana akan diketengahkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia mengatakan bahawasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Yang bermaksud daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah pada waktu malam ataupun bangun malam, iaitu melaksanakan ibadah sehingga bengkak kedua kakinya atau tapak kakinya. Maka saya, iaitu Sayyidatina Aisyah, pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai begini? Padahal ataupun sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jemaah sekalian, apa kita boleh faham daripada perkataan syukur ini adalah di mana kita tunjukkan dengan pelbagai cara yang bahawasanya kita ini adalah di kalangan hamba yang sadar bahawasanya ada nikmat pada diri kita ataupun diberikan kepada kita. Dan sebagai seorang hamba, kita ada banyak cara untuk kita tunjukkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, sama ada melalui lisan ataupun dengan lidah kita, dengan berzikir, dengan mengucapkan sadarnya bahawa kita bahawasanya kita ini diberikan nikmat, ataupun melalui hati kita, melalui hati kita di mana kita saksikan ataupun kita percaya kepada nikmat yang telah diberikan dan kita percaya kepada kuasa Allah. Dan juga kita boleh tunjukkan melalui anggota badan kita yang di mana kita laksanakan ibadah. Kita tunjukkan bahawasanya kita ini di kalangan hamba yang sadar dan bersyukur pada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang ditegahnya dengan tubuh badan, dengan pergerakan anggota badan kita. Jadi ini adalah antara cara untuk kita tunjukkan bagaimana kita ini adalah hamba yang bersyukur. Nah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ia ada kalanya kita sebagai seorang hamba yang lemah ni, kita kadang-kadang lupa bahawasanya ia adalah nikmat. Kerana biasanya manusia akan kaitkan nikmat ini dengan sesuatu yang tak biasa mereka ada, ataupun luar biasa, ataupun yang istimewa. Padahal segala yang kita ada ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mereka kaitkan nikmat dengan harta yang banyak. Ada yang kaitkan nikmat dengan ahli keluarga yang banyak. Ada kaitkan dengan kesihatan yang berpanjangan. Padahal setiap detik mereka menjalani kehidupan ini dengan umur mereka ini, sebenarnya itu adalah nikmat. Jadi setiap detik daripada umur itu adalah nikmat daripada Allah, pemberian daripada Allah. Setiap wang, setiap dolar yang ada di dalam poket kita ini adalah nikmat daripada Allah, walaupun mungkin sedikit. Walaupun apa yang ada di dalam simpanan kita itu sedikit. Walaupun ahli keluarga kita mungkin tak banyak ataupun tak ramai kalau dibandingkan orang lain, tetap itu adalah satu nikmat dan rezeki daripada Allah. Dan nikmat bagi lain orang tu dia berbezalah, berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap di kalangan makhluknya. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang nikmat yang perlu kita tahu, yang di mana kita kena bersyukur atasnya. Nah, di dalam hadis ini Aisyah
menggambarkan bahawasanya atau menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ataupun melaksanakan bangun malam, yaqumu minal lail. Yang dimaksudkan dengan bangun malam tu adalah beribadah. Sebab tu kita panggil qiyamul lail, iaitu bangun malam untuk melaksanakan ibadah. Bangun untuk melaksanakan ibadah, bukan bangun saja kemudian tak buat apa-apa ataupun melakukan benda yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW bangun pada waktu malam, kerana itu adalah waktu yang terbaik sekali untuk beribadah. Dan beribadah sampailah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak, seperti yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadis ini. Maka Aisyah pun terkejutlah. Aisyah pun kata kepada Nabi SAW, nak tahu apakah yang dibangkitkan oleh Aisyah kepada Nabi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat begini? Padahal engkau telah diampunkan segala dosa yang telah lalu dan akan datang. Maksudnya kenapa? Wahai Rasulullah, kenapa engkau adalah pesuruh Allah, engkau adalah kekasih Allah, Nabi terakhir, dan yang telah dijanjikan pahala ataupun dijanjikan syurga, maka tak perlu nak buat apa sampai, tak perlu nak beribadah sampai begini. Kalau nak ibadah pun nak ibadahlah berpatutan. Tak payah sampai kaki sampai bengkak. Kerana Nabi SAW telah dijanjikan syurga, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya telah diampunkan, yang telah lalu dan akan datang. Jadi itu secara logiknya lah. Maka apakah jawapannya baginda? Baginda menjawab bahawasanya, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka kalau kita lihat daripada hadis ini, daripada pandangan Sayyidatina Aisyah, sudah tentu adalah pandangan ataupun daripada perspektif yang berbeza. Kerana pandangan Sayyidatina Aisyah, dilihat bahawasanya Nabi sebenarnya tak perlu untuk beribadah sampai begitu sekali. Kalau Nabi dah beribadah dengan jumlah ataupun ibadah yang berpatutan, tak payahlah sampai kaki beribadah lama sangat ataupun banyak melakukan ibadah sampai kaki baginda bengkak. Tapi apa yang jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu peringatan kepada kita. Moga-moga menjadi sesuatu yang menyadarkan kita. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan Allah Taala syurga, telah dijamin tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, Nabi tetap melakukan ibadah sampai kakinya bengkak, apakah lagi kita yang tidak dijamin apa-apa? Kita yang kemungkinan boleh jadi mungkin kita beriman kita akan masuk syurga lah. Tapi ada kemungkinan kita akan masuk neraka terlebih dahulu. Mungkin amal ibadah kita tidak cukup, maka kita akan makin lambat lagi kita nanti nak masuk syurga. Kita semua kalau boleh nak masuk syurga cepatlah, kita nak elakkan daripada azab api neraka. Kita nak di kalangan mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita yang tak dijamin ini ataupun kita tidak pasti, maka kita mesti perlulah untuk menandingi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak boleh tandingi. Mungkin ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin berbeza daripada kita. Tetapi kita kena berusaha. Kita kena perbanyakkan usaha kita dan amal ibadah kita. Apakah amal ibadah yang boleh kita lakukan? Adalah pertama sekali, selain daripada qiyamul lail. Dalam hadis ini qiyamul lail itu merupakan salah satu daripada contoh, pelbagai contoh tunjukkan kecukupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana qiyamul lail itu merupakan di antara salah satu daripada ibadah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Kerana waktu malam itulah waktu yang paling tenang, dan waktu malam itulah waktu yang paling susah untuk bangun. Kalaulah dapat bangun untuk tunaikan ibadah, itu tunjukkan bahawa seorang hamba itu memang betul-betul dia nak mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak cara lain selain daripada qiyamul lail untuk kita beribadah. Dengan solat sunat kita, dengan berzikir kita, membanyakkan baca Al-Quran, dan juga kita banyakkan solat yang lain. Kemudian kita tambah dengan kita bersedekah, kita melakukan amal kebaikan dan sebagainya. Ada banyak cara selain daripada qiyamul lail. Nah,
Selain daripada apa yang kita nak bincangkan tentang hadis ini, dan semoga menjadi satu sadaran kepada kita, menyadarkan kita lah untuk banyakkan amal ibadah kita nak sentuh tentang perkara berkaitan dengan syukur ini, iaitu syukur ini apakah yang dimaksudkan oleh bersyukur. Seperti saya sebutkan tadi itu, syukur itu adalah di mana kita ini sebagai hamba ini, kita sadar bahawasanya kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahawasanya kita tahu dan kita maklum akan nikmat tersebut, dan tunjukkan bahawasanya kita ini adalah hamba yang tidak lupa akan nikmat yang telah diberikan. Okay? Kita lihat di sini seperti apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam ayat yang menyentuh tentang wallahu syakurun halim dalam surah At-Taghabun ayat 17, di mana mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu Maha Asy-Syakur lagi Halim. Maksudnya apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada sifat, salah satu daripada nama-nama Allah yang 99 yang kita hafal atau kita ingat itu, salah satunya adalah Syakur. Adakah itu maksudnya Allah itu Maha bersyukur? Syukur Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza daripada kita. Ya, Allah itu salah satu daripada nama yang diberikan kepadanya sendiri, oleh Allah sendiri, adalah Syakur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Syakur, yang bermaksud berbeza dengan kita sebagai hamba yang bersyukurlah. Maksudnya Allah syukur itu adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Itu yang dimaksudkan dengan Allah Syakur. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Allah Syakur, saya ulang balik, adalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kebaikan dilakukan, walaupun kebaikan itu sedikit. Maksudnya kalau kita lakukan satu kebaikan, satu amalan yang di mana nilainya berjumlah satu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya, boleh balas lebih daripada satu. Dia lakukan satu kebaikan, maka Allah boleh berikan kita balasan yang bernilai 10 kebaikan. Jadi itu tunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha mengasihani, dan Allah maha mengasihi kita sangat-sangatlah, dan memberi balasan yang berlipat ganda. Jadi itu adalah satu perkara yang kita kena renungi, bahawa kita kena sadarlah, kita kena sadar bahawa Allah Taala maha pengampun, Allah maha memberikan balasan. Jadi kita kena tunjukkan bahawa kita adalah hamba yang sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Lebih-lebih lagi, sifat bersyukur ini adalah sifat para anbiya. Salah satu daripada banyak sifat-sifat para nabi diceritakan dalam Al-Quran, dan juga kita tahu bahawasanya itu adalah salah satu dari sifat Nabi SAW seperti disebutkan hadis ini. Walaupun dalam menghadapi cubaan ataupun dugaan dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang pesuruh Allah, sebagai seorang Nabi, mana mereka dalam dakwah mereka hadapi pelbagai dugaan dan ujian, tetap mereka tunjukkan kesabaran mereka, dan mereka bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat. Mereka tak adalah marah, dan mereka tak adalah macam menyesal atas apa yang telah mereka lalui daripada ujian dan dugaan, kerana mereka tahu ujian dan dugaan itu adalah salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan kita kena ingat bahawasanya syukur ini adalah satu ibadah. Syukur adalah satu ibadah. Kerana tadi saya kata apa? Salah satu daripada cara untuk kita bersyukur adalah dengan lisan. Apabila kita berzikir, kita membaca Al-Quran, dengan kita menyebut, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu ibadah. Dan juga salah satu daripada cara untuk kita bersyukur adalah dengan anggota badan kita, dengan tubuh badan kita, dengan tangan kita contoh, ataupun dengan dan kita lakukan tersebut dengan kita menjauhi apa yang telah ditegah Allah dan melaksanakan apa yang diperintahnya. Jadi syukur satu ibadah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu,
dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika benar-benar kamu menyembah ataupun jika benar-benar hanya kepadanya, iaitu kepada Allah yang kamu sembah. Jadi di antara cara untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah adalah dengan bersyukur, dan syukur itu dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita kena ingatlah, jadi ini ringkas saja sebagai satu peringatan kepada kita semua, untuk kita bersyukur adalah satu perkara yang sangat penting dan merupakan satu sifat yang sangat mulia, perlu ada pada setiap di kalangan kita sebagai orang yang beriman. Kerana nikmat ini ia datang, ia ada, walau mungkin sedikit, mungkin kita tidak sadar, tetap kita diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berbeza daripada orang lain, tetap ialah satu nikmat. Mungkin kita tak nampak nikmat itu di hadapan kita, kerana kita mungkin lihat nikmat tu mungkin sesuatu yang istimewa, mungkin harta yang sangat banyak, mungkin kebahagiaan, mungkin kekayaan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya nikmat itu ia adalah, kita dah ada nikmat tersebut. Kalau kita dapat bernafas tu merupakan satu nikmat. Kita masih hidup itu satu nikmat. Kita tidak sakit itu adalah satu nikmat. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada kemungkinan orang lain mereka dalam keadaan yang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Jadi kalau kita dapat fikir seperti itu, maka itu satu perkara yang sangat indah, perlu ada di dalam setiap di kalangan kita sebagai orang beriman. Wallahu taala alam. Sampai sini saja, semoga yang perkongsian ringkas ini merupakan satu perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita lah, dapat sadarkan diri kita dan bangunkan kita daripada kelalaian kita dan daripada kita hamba yang selalu lupa akan nikmat yang perlu kita bersyukur. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.